jadual salat setiap Jumaat. Jadi apa yang kami nampak selama ni, walaupun telah selesai SOP, lagi tempat untuk menampung kehadiran tuan-tuan ke surau ini, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kami memerlukan sedikit dana untuk mengemaskinkan balik kawasan surau supaya dapat dengan tuan-tuan khasnya pada hari Jumaat. Dan juga bagi ahli karya, saya sekali lagi menunggu Ramadan dah nak mengucap sahabat, kita dah tinggalkan surau. Ya, ahli karya, mari. Bak kata Ustaz Azrin Samsudin ada tazkirah yang lalu, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Hamba Allah selepas Ramadan pun akan datang. Kalau hamba Ramadan, bulan Ramadan jadi datang. Jadi saya menyeru ahli-ahli karya hadir, kita penuhkan surau kita insya-Allah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahil qail wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat keredaannya di dunia dan di akhirat. Hari ini bertajuk mencari keredaan Allah dengan berwakaf. Hadirin yang dirahmati Allah, wakaf merupakan sebahagian amalan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang berwakaf akan mendapat keredaan Allah. Firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 272 yang dibacakan di awal khutbah itu, yang terjemahannya berbunyi, dan apa jua harta yang infakkan pada jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kamu pula tidaklah menginfakkan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Institusi wakaf ketika dahulu berfungsi dan berkembang sebagai salah satu faktor untuk membina. Peranannya besar sehingga mampu menyediakan kemudahan infrastruktur yang menyeluruh, meliputi kemudahan awam seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan dan pelbagai bentuk kebajikan yang lain. Muslimin yang dirahmati Allah, kejayaan wakaf era moden dapat dilihat dengan tertegaknya empayar Turki Uthmaniyah. Mereka bukan sahaja menjadikan wakaf sebagai salah satu ibadah, malah telah menjadikan satu budaya dalam kehidupan mereka. Wakaf dalam sektor pendidikan khususnya dapat dilihat dengan terbinanya lebih daripada 140 buah universiti yang dibina daripada dana wakaf. Antara universiti terawal yang terbina dari dana wakaf ialah Universiti Qarawiyyin di Maghribi, diwakafkan pada tahun 856 Masihi. Universiti Al-Azhar Al-Sharif Mesir 930 Masihi, dan Universiti Al-Fatih Turki pada tahun 1470 Masihi. Kesemua universiti ini masih beroperasi dan melahirkan ilmuwan setiap tahun. Demikian juga wakaf dalam sektor kesehatan yang berkembang sejak kurun yang ke-9 Masihi. Ia telah berfungsi memberi rawatan percuma kepada masyarakat. Antaranya di Mesir, Hospital Ibn Tulun tahun 872 Masihi diwakafkan sendiri oleh Sultan Ibn Tulun. Ia merupakan hospital wakaf pertama dalam dunia Islam. Antara lain Hospital Al-Mansuri diwakafkan pada tahun 1284 Masihi, dan banyak lagi hospital wakaf seperti di Cordova dan Baghdad. Semua bentuk wakaf ini adalah dari sumber wakaf tunai bagi membina aset kekal yang manfaatnya ini. Jawab Fatwa Negeri Selangor kali ke-5 2017 yang bersidang 12 Oktober 2017 memutuskan bahawa harus melaksanakan wakaf tunai sebagai harta wakaf. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada tahun 2022 Perbankan Wakaf Selangor secara rasminya telah memasuki tahun yang ke-10 penubuhannya selepas diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Berkat kerjasama dari semua pihak, nilai harta wakaf di Selangor terus meningkat. Berakhir pada tahun 2021, harta wakaf bernilai 1.894 bilion, yaitu 1 RM
1.516 bilion adalah nilai hartanah berkeluasan lebih dari 1.655 ekar tanah. Banyak juga tu. Nah, manakala RM 378 juta adalah dalam bentuk wakaf tunai. Boleh tahan? Wakaf tunai ini telah disalurkan semula menjadi aset kekal seperti pembinaan atau menaik taraf masjid sebanyak 158 buah, surau sebanyak 195, sekolah sebanyak 33 buah, ma'had tahfiz serta alat keperluan kesihatan. Nah, kita baca ini dah. Dalam tempoh 5 tahun yang mendatang, Perbadanan Wakaf Selangor telah merancang sebanyak 12 buah projek baru pembangunan tanah wakaf, iaitu meliputi pembinaan masjid, stesen minyak dan perumahan yang menelan sebanyak RM 147 juta. Di samping itu terdapat juga lebih dari 200 buah institusi yang sedang membuat kutipan wakaf khas yang dikawal kutipannya oleh Perbadanan Wakaf Selangor. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah, harta wakaf ini adalah milik Allah selama-lamanya. Apabila harta tersebut telah diwakafkan, maka hak pewakaf dari segi pemilikan telah terputus dan tidak boleh diambil semula. Maka menjadi tanggungjawab pentadbir harta wakaf untuk meneruskan jariah agar disalurkan kepada manfaat ummah. Bagi sesiapa yang tergamak berhasrat untuk mengambil semula harta wakaf tersebut, hukumnya adalah haram, maka ia seperti tergolong dalam orang yang tamak serta sikap buruk seorang muslim. Hadis daripada Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang berbunyi terjemahannya, jika engkau suka, tahanlah, yaitu wakaflah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihebah, dan tidak akan diwariskan. Riwayat Muslim. Hadirin sekalian, dalam kita sedang bercadang, berkira-kira atau berniat untuk berwakaf, ingatlah firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saba ayat 39, wa ma anfaqtum syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Jangan khawatir, semakin banyak kita berwakaf, maka semakin banyak yang Allah akan gantikan. Jangan kita takut dengan janji Allah. Sahabat Nabi SAW seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Sayyidina Uthman pula separuh daripada hartanya. Di sini bahawa dengan keimanan dan keyakinan yang tinggi dalam kalangan para sahabat, mereka tidak berkira-kira untuk memberi sumbangan Allah. Nabi SAW sendiri dalam bulan Ramadan khususnya menjadi orang yang paling dermawan, sebagaimana disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dengan kebaikan, lebih pantas daripada angin yang bertiup kencang. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, di kesempatan ini pihak Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala kerjasama dan sokongan para pewakaf selama ini. Hanya Allah Ta'ala yang dapat membalas dan menerima amalan kita semua. Teruskanlah berwakaf dalam pelbagai bentuk yang diperkenalkan, yaitu pindahan wang dalam talian online transfer, potongan gaji bulanan serendah RM RM1, tabung-tabung wakaf tunai di masjid terpilih, premis-premis kerajaan, stesen minyak terpilih, kaunter lembaga zakat Selangor, serta ejen penerangan individu. Semoga lebih banyak manfaat dapat disebarluaskan. Dan jangan juga lupa kita untuk berwakaf kepada pembinaan surau kita ini sendiri. Semoga dengan wakaf kita terhadap surau An-Nur ini boleh memberikan keselesaan untuk jemaah-jemaah yang hadir
terutamanya pada hari Jumaat. Setiap nilai dan bentuk wakaf yang diberikan, semua itu akan menjadi bekalan yang terbaik untuk kita di hari akhirat nanti. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, suka khatib ingin berpesan buat diri ini dan hadirin jemaah sekalian. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin akan janji Allah. Allah akan memberi pahala berterusan kepada pewakaf selagi wakafnya terus dimanfaatkan. Yang kedua, umat Islam menginfakkan harta yang terbaik dan paling disayangi akan mendapat penghargaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ni yang paling penting. Tabung-tabung masjid, tabung-tabung surau, tabung-tabung madrasah, janganlah kita masukkan duit yang hancur. Duit RM1 yang seletik 2-3 seletik dah. Ini perangai banyak sangat di kalangan kita. Nah, bila nak sedekah ke masjid surau saja, duit yang buruk-buruk yang dipilih untuk masuk. Pilih yang terbaik. Pilih duit yang bagus. Kalau boleh yang bau keluar daripada bank tu. Bau sedap bau dia. Itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mencapai kebajikan dalam bersedekah itu sehingga kamu berinfak, bersedekah, berwakaf yang paling kamu sayangi. Itu. Jadi kita sendiri tidak suka kalau orang beri duit buruk. Kita beli ke kedai barangan, kalau cashier bagi duit yang buruk, minta tukar balik, buruk duit ni. Gitu kan? Takkan kita nak sedekah ke surau, ke masjid, ke madrasah, ke pondok dengan duit yang hancur buruk gitu. Baik tak payah sedekah. Ini perlu kita kena ambil perhatian bersama. Yang ketiga, teruskanlah berwakaf, khususnya di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini, dengan harta yang ada supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak sekali-kali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian pada apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Surat Ali Imran ayat 92. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا غربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauh diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena selawat itulah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Terlebih dahulu Allah menceritakan dia sendiri dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatika rabbaniyah wa bihifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj ibnil marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was-sihhata was-salamata mink liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, Engkau panjangkanlah umur mereka yang berinfak dan berwakaf kepada surau An-Nur dan Raudhah Sufiyah Sunniyah Pondok Rumi Sufi Jawi yang akan bakal dibinakan di tanah di Kuang Selangor. Panjangkanlah umur mereka, berkatilah rezeki mereka, permudahkanlah segala urusan mereka, angkatlah segala wabak dan balak penyakit mereka yang ada pada diri mereka, dan matikan mereka di dalam iman dan Islam. Masukkan mereka ke dalam syurga bighairi hisab aw hisaban yasira ya mujibas sailin ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'i wal mihan bil lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.